Nombor 5. Aobozu. Aobozu pada umumnya digambarkan sebagai sami besar, bermata satu, berkulit biru dan berkaitan kuat dengan ahli sihir. Kepercayaan masyarakat tempatan sangat berbeza dalam perincian seperti ukuran saiz, jumlah mata dan tempat-tempat yang dihuni oleh yokai ini. Di Okoyama, mereka digambarkan sebagai gegasi bermata dua yang tinggal di kediaman yang terbengkalai atau tidak berpenghuni, di mana mereka akan muncul di ladang gandum dan di jalanan yang gelap yang sunyi. Manakala di Suzuka, Aobozu dikatakan muncul pada waktu malam musim bunga ketika matahari terbenam di ladang-ladang. Anak-anak yang berlari dan bermain di ladang waktu itu mungkin akan disambar dan dibawa pergi oleh Aobozu. Oleh itu disebabkan inilah anak-anak diarah pulang ke rumah mereka selepas sekolah dan tidak berjalan-jalan atau bermain di mana-mana ladang di waktu senja. Berbeza di Kagawa pula, di mana Aobozu akan muncul ketika larut malam untuk menunjukkan dirinya kepada wanita muda dan akan bertanya kepada mereka. Sekiranya wanita itu mengatakan tidak, Aobozu akan menghilangkan diri dengan serta-merta. Namun, jika dia mengabaikannya atau tidak mengatakan apa-apa, dia bakal menyerang masa dengan sepatah kilat untuk membunuh dan menggantungnya. Nombor 4. Aonyobo. Di rumah-rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan, kadang-kala makhluk-makhluk gaib inilah terdapat lebih banyak daripada sarang laba-laba atau lipas yang tersembunyi di sebalik bayang-bayang. Salah satunya ialah Aonyobo, semangat kemiskinan dan kemalangan yang buruk. Menurut cerita masyarakat Jepun, yokai ini berpenampilan sebagai wanita bangsawan yang tinggal di istana pada zaman kuno dahulu, di mana tubuhnya ditutupi dengan pakaian berlapiskan kimono. Yokai ini juga memakai solekan putih pada bahagian wajahnya seperti para bangsawan istana pada zaman kuno dan menampakkan dirinya dengan wajah yang menyeramkan. Aonyobo mendiami rumah kosong yang terbengkalai dari keluarga yang hancur atau bangsawan yang jatuh miskin lalu meninggal dunia. Mereka ini bertindak seolah-olah menantikan kedatangan beberapa tetamu yang mungkin bekas kekasihnya yang telah meninggalkannya atau suami yang telah meninggalkan isterinya. Walau apapun, sekiranya penceroboh mengunjungi rumah yang didiami oleh Aonyobo ini, dikatakan dia akan memakan penceroboh itu dan kemudian kembali menunggu seseorang yang bakal datang ke rumah kosong tersebut. Nombor 3. Azuki Arai. Azuki Arai adalah yokai misteri yang ditemui di kawasan pegunungan di seluruh Jepun. Mereka ini memiliki banyak nama panggilan di daerah berlainan di Jepun, tetapi yang biasa disebut adalah Azuki Togi. Yokai ini tinggal jauh di hutan dan gunung, menghabiskan masa mereka di bahagian sungai. Beberapa penampakan telah diceritakan oleh penduduk di sana, di mana yokai ini seperti manusia yang pendek, berbongkok, mempunyai mata besar dan juga ada mengatakan secara keseluruhannya menyerupai Sami Buddha. Yokai Azuki Arai ini lebih kerap didengar daripada dilihat, di mana aktiviti utama mereka seperti mencuci kacang azuki merah di tepi sungai sambil menyanyikan lagu mengerikan yang diselangi dengan bunyi shoki-shoki, iaitu bunyi kacang yang sedang dicuci di dalam bakulnya. Dikatakan juga ketika Azuki Arai mendapati anda sedang mengintipnya, dia akan berkata, dengan wajah yang ngeri dan memberi senyuman lebar ke arah anda. Namun sehingga hari ini belum ada lagi yang menjadi mangsa kepada Azuki Arai, kerana yokai ini akan menghilangkan diri jika mengetahui terdapat manusia di sekitarnya dan sebaliknya memberi tuah kepada orang tersebut jika telah melihat Azuki Arai. Nombor 2. Bakezori. Kisah di sebalik kejadian yokai ini agak melucukan apabila selipar jerami yang dikenali sebagai Zori telah dianiaya dan dilupakan oleh pemiliknya. Yokai ini berbentuk selipar itu sendiri, di mana lengan dan kakinya tumbuh dari badan mereka dan satu mata besar bakal berbentuk di bahagian hujung selipar jerami tersebut. Mereka ini dikatakan akan berlari-lari dari rumah ke rumah di malam hari, menyebabkan kerosakan dan membuat kedengaran bising di luar rumah. Di samping itu, Bakezori mempunyai nyanyian kegemaran yang mereka nyanyikan ketika mereka berjalan di sekitar rumah. Kararing, kararing, kararing,
Mata tiga yang dimaksudkan yokai ini adalah merujuk pada 3 lubang yang di mana tali selipar jerami itu dipasang, dan 2 gigi itu pula merujuk kepada 2 penyumbatan kayu di bahagian bawah selipar Jepun. Nombor 1. Basho no sei. Basho no sei adalah roh pokok pisang dari Jepun yang digelar sebagai Musa Basjo. Yokai ini pada awalnya berasal dari kepulauan Okinawa tetapi telah tersebar di seluruh Jepun yang mengatakan pernah terlihat penampakan yang sama. Yokai ini dikatakan biasanya muncul sebagai wajah seorang wanita di antara daun pisang Musa Basjo. Menurut kisah legenda dahulu dikatakan Basho no sei tidak begitu memusuhi atau mengacam manusia. Ia hanya muncul bertujuan untuk menakut-nakutkan manusia dengan tiba-tiba muncul di sebelah mereka. Terdapat satu kisah dahulu yang menceritakan terdapat seorang Sami Buddha yang sedang membaca sutra ketika berada di luar sebuah kuil. Semasa Sami ini membaca sutra, dikatakan seorang wanita muda cantik muncul dan cuba untuk menggodanya. Oleh disebabkan sikap wanita itu cuba untuk mengganggu dan menggodanya menimbulkan kemarahan terhadap Sami itu, lalu menikam wanita tersebut dengan sebilah pedang yang dibawanya. Selepas wanita itu ditikam olehnya, lalu Sami tersebut melarikan diri. Keesokan pagi, Sami itu pergi kembali ke tempat kejadian dan menemui jejak berdarah yang ditinggalkan oleh wanita yang ditikamnya. Jejak itu dikatakan menuju ke kebun kuil di mana didapati sebatang pokok basho terbaring di tanah dan seperti telah dipotong kepada 2 bahagian. Akan kejadian yang telah berlaku semalam, Sami itu kemudiannya menyedari bahawa wanita itu sebenarnya adalah semangat pokok yang mewujudkan dirinya sebagai seorang wanita yang cantik.